Pada tahun 1993, Amerika Syarikat telah menghantar pasukan khusus untuk menahan Farah Aidid yang akan bertemu orang bawahannya di sebuah bangunan di Pasar Bakara, Mogadishu, Somalia. Dalam operasi itu, pihak Amerika Syarikat telah menghantar beberapa pasukan yang disertakan dengan helikopter, antaranya A-1 Cobra, UH-60 Black Hawk dan Little Bird. Namun misi tersebut gagal apabila helikopter Black Hawk terhempas akibat dari tembakan pihak penentang di Somalia. Amerika Syarikat terpaksa meminta bantuan dari beberapa negara iaitu Malaysia dan juga Pakistan. Saya Sulaiman bin Aziz, nombor tentera 1012597. Pangkat semasa dalam Angkatan Tentera Las Kopral Sulaiman bin Aziz. Berkhidmat selama 22 tahun. Bermula berkhidmat dalam pada bulan 3 Jun tahun 77 dan tamat pada tahun 2 Jun 1999. Selama 22 tahun. Pada 3 Oktober 1993, lebih 100 anggota tentera Malaysia bertarung nyawa untuk menyelamatkan sekumpulan Ranger Amerika Syarikat yang terperangkap di Mogadishu, Somalia. Misi permulaan yang pertama sekali, mula-mula askar mereka ni pergi bersendirian untuk menangkap kumpulan Aidid yang sedang orang kata tengah musyarat di satu bangunan. Masa tu dalam pukul 11 pagi. Sampai saja di bangunan tersebut, kumpulan Aidid ni, berarti militan Somalia ni, dah tahu askar mereka nak datang. Bila dia turun kat bangunan tu, kosong, tak ada orang. Yang saya dapat tahulah benda yang berlaku ketika tu. Lepas tu, kumpulan militan Somalia ni mula buat serangan pada askar mereka. Dalam pertempuran di Pasar Bakara, Mogadishu, 19 tentera Amerika Syarikat terbunuh dan kira-kira 70 US Ranger lain terperangkap selepas dikepung militer. Hantar anggota melalui tentera darat. Tentera darat tu tentera dia sendiri. Tak boleh nak masuk. Dah kena ambush. Berarti dah kena kepung, patah balik. Lepas tu bawa daripada dia punya pasukan Ranger dia melalui heli. Nak turun, masa itulah heli yang pertama dia kena tembak. Dan 2 biji heli yang kena tembak tu jatuh di kawasan yang tersebut. Menurut Lance Corporal Sulaiman, misi permulaan yang pertama iaitu askar Amerika pergi dengan sendirian bagi menangkap militan Farah Aidid, tetapi rancangan mereka gagal apabila dikepung oleh militan. Jadi askar mereka ni yang saya dapat dengar kabar-kabarnya dah minta bantuan daripada luar negara. Berarti yang ada di Somalia tu semua tak mau, tolak. Jadi last kali askar Malaysia kata okey. Masa tu saya dapat berita untuk menyelamatkan tu pada pukul 6 petang. 6 petang. Ketika tu saya tengok pada camp tu, memang nampak daripada camp ke Bakara Market tu tak jauh mana, lebih kurang dalam 5 km ya. Jadi nampaklah asap pada siang hari tu, tengok keluar daripada heli Amerika Black Hawk Down tu, tembak daripada atas tu, kita nampak ada daripada camp tu lah. Lebih kurang dalam pukul 11.30 malam, tentera Malaysia mula bergerak memasuki Pasar Bakara. Jadi pada itu saya bersiap sedia untuk pergi ke seaport, berarti pelabuhan Somalia di situ. Daripada situ saya pergi lebih kurang dalam pukul 7 petang. Berarti 19 hours lah. Sampai di pelabuhan tu, semua kenderaan dah ada dah. Askar mereka semua dah ada komplit dekat situ. Sementara saya tunggu tu, saya nampak heli Black Hawk Down tu mendarat dengan keadaan cemas. Pasal kat pelabuhan tu saya nampak sendiri. Lebih kurang dalam pukul 11 ke 11.30 macam tu. Mulalah bergerak masuk ke Bakara Market. Mula-mula memang berdebar. Perasaan kira orang kata, nak kata takut tak takut, tapi cuma dakduk-dakduk macam tu lah kan. Apabila sampai dia nak masuk ke Bakara Market tu, saya tengok
Daripada mula-mula saya buka dia punya penutup kereta tank tu atas, saya jenguk sampai parah leher ni. Jadi saya tengok, saya nampak daripada bangunan tu dengan satu tembakan AK bertubi-tubi pop macam tu. Jadi saya kata dalam hati, mungkin semua dia ni dah tahu kita dah masuk. Di situ saya tengok dalam daripada dekat tank tu ada orang kata cermin tu kan. Cermin tu tengok peluru tu macam hujan dah. Peluru tracer dah. Jadi nampak api cuk kan. Nampaklah keadaan masa tu bulan cerah. Nampak di celah-celah bangunan tu ada orang lari syok. Sambil lari cuk. Ada tembak macam tu lah peluru. Nampak api kan. Jadi saya tengok tu, saya pun dah mula nembak. Lepas tu saya jalan, lepas tu bahasa jalan pergerakan tu, satu letupan yang kuat jatuh belah depan tu. Saya nampak asap hitam dia naik. Itu adalah motor yang jatuh. Daripada mana dia datang saya tak tahu. Tiba-tiba jatuh degum sana, lepas tu degum sini kan. Kira pada hari tu macam mana keadaan raya, pasal orang kata memang macam tu lah. Tak berhenti. Tembak pun semua kereta bertembak ikut sebelah. Peluru tu yang saya tembak tu kadang-kadang sekali saya punya senjata DPMG tu jam. Belok saja ke kiri. Di sinilah bangunan yang sebenarnya berlaku. Dekat sini yang berlaku betul-betul di mana ni. Di sini nak sampai kat sini kereta berpisah saya berhenti. Company saya berhenti di situ menurunkan askar Amerika yang berada di dalam kereta pisah saya. Dalam keadaan tembak-menembak tu, satu RPG tu kena kat bangunan yang sebelah kanan tu. Lepas tu dalam beberapa jam lebih kurang berhenti tembakan. Okey, berhenti tembakan. Saya pun relax tengok keadaan. Dalam berhenti tembakan lebih kurang dalam 10 minit, satu RPG sudah lalu atas saya kepala, kena dekat pokok ni. Bila kena pokok, saya toleh macam ni. Saya tak tahu datang mana punya RPG tu. Beliau berkata, satu bedilan roket RPG tanpa disedari menembusi kereta APC yang dinaikinya. Dalam masa 20 minit macam itulah, tindakan tak ada diambil. Baru saya dengar satu letupan yang kuat di kereta saya dengan asap yang tebal. Hatches yang saya pakai ni berlambung dengan angin yang kuat pada bawah naik ke atas. Cari sulung dengan lampu picit, tengok betul-betul tempat yang saya duduk tu, tembak daripada ke kiri tu ngadap ke sana. Kereta ngadap ada ke sana, saya ngadap ke sana. Betul-betul dekat pintu tempat yang saya duduk tu. Ini menyebabkan beliau cedera pada lengan kanan dan paha kiri akibat terkena serpihan letupan. Saya tembak gunakan senjata yang ada dalam APC tu, tak boleh guna. Alat elektrikal orang kata semua down. Kita tak boleh guna, lampu-lampu semua padam, habis. Hubungan pun tak dapat, apa pun tak dapat. Jadi saya bahasa kena buka tu sikit sekali. Dia tak dapat berhubungan, saya suruhkan anggota saya, Regana tu, turun pada kereta APC, beritahu kat orang depan. Lepas tu sampailah saya punya ketua company kan, ketua company berarti Meji Aziz dengan saya punya ketua pelatun Tuan Kamal. Dia tanya macam mana keadaan Sulaiman? Okey, saya kata tak ada apa. Dia kata okey, ini kereta ni kena reverse ke belakang sikit. Saya pun pergi ke driver tu. Driver saya duduk senyap lah dengan Regana tak ada apa. Saya lari ke driver, saya masuk gear nak reverse ke belakang tu, saya nampak satu RPG lalu betul-betul sekaki atas parah bumi. Katanya, hampir 2 jam mereka bersama tentera Amerika berbalas tembakan dengan pihak musuh sehingga mereka diarahkan oleh seorang pegawai tentera Amerika untuk menaiki kereta perisai. Dekat bangunan tu ada satu kereta APC duduk senyap kat situ. Saya tak tahu kereta APC tu dah kena tembak. Jadi dia cakap, "You Malaysia Army, go back to the APC." Jadi saya kata, okey. Berarti saya ingat dia suruh buat balik kereta APC tu lah, naik kereta APC tu balik. Okey, saya patah balik. Dia nak panggil yang 2 orang lagi ni. Nak masuk ke pintu belah kiri tu kunci.
Terpaksa saya lari ikut yang belah kanan ni, memang lapang. Saya masuk dalam kereta PC tu, saya tengok dekat cermin pemandu, cermin depan pemandu tu. Dia punya depan pecah berlubang. Tempat posisi tu terbaring macam ni. Duduk bati patah tu, beg yang sandar tu patah. Saya cakap saya punya dua orang anggota tu, kereta ni dah kena tembak dah ni. Macam mana nak bawa balik? Tengok peluru itu memang terbuah, darah pun penuh. Naik balik kereta habis tu saya start, tak boleh dah. Jam, mati semua habis. Nak balik ni, saya tak tahu nak naik kereta mana. Saya tengok ada satu saya punya anggota tengah relax kat belakang tu, relax, nama dia Rosli. Dia naik kereta apa tu IC company. Lepas tu saya tanya dia, "Li, okey, aku nak naik kereta mana?" Kan? Dia pun turun. Dia beritahu kat saya, dia kata, "Tahu tak? Adnan. Awak pula?" Saya tak tahu. Dia dah. Saya pun nak kan. Lepas tu dalam sembang dengan dia tu, satu motor jatuh lah dekat belah depan tu, berasap, bau asap dia tu memanglah kan. Dia pun lari, dia kata naik kereta dia. Saya pun lari panggil saya punya anggota 2 orang tu. Kereta tu dah bergerak ke depan dah. Kereta yang berhenti kat mana depan saya katuk lah kan. Ketuk pintu dia tu. Okey, saya tengok ketua company. Siapa? Sulaiman. Okey, naik. Dia naik kereta dia. Daripada tempat pertempuran tu, saya bergerak menuju ke Stadium Pakistan. Sampai di Stadium Pakistan, saya dirawat kat sana untuk apa, yang mana cedera. Dia kata, mana yang cedera pergi ke Resat Pakistan tu lah, sebab rumah sakit dia. Insiden itu dirakamkan dalam filem Hollywood Black Hawk Down. Filem itu bagaimanapun tidak memberikan gambaran yang tepat tentang sumbangan tentera Malaysia dan apa yang sebenarnya berlaku di negara bergolak itu pada tahun 1993 tersebut. Keberanian pasukan Batalion ke-19 askar Melayu Diraja itu hampir tidak dipedulikan dan diremehkan dalam filem itu, seolah-olah tentera Malaysia tidak memainkan peranan penting atau bukan sebahagian daripada misi tersebut. Cerita Black Hawk Down mula-mula keluar kali kat wayang, saya dengan abang saya dan keluarga saya nak tengok cerita tu je mana. Masa tu panggung tu saya dengan keluarga saya, berarti macam saya sewa lah panggung tu kan. Tengok belum. Saya tengok cerita ni jauh berbeza dengan cerita sebenar. Lepas tu yang saya geram sekali, daripada kawasan pertempuran tu, dia lari sampai ke Stadium Pakistan. Padahal dia naik kereta perisai dah. Itu pertama kali sekian saya dalam sejarah dalam tentera 22 tahun itu yang pertama kali rasa pertempuran yang sebenar. Malaysians for what they did that night, and other forces from the U.S. Army's 10th Mountain Division fighting their way to get to us and fighting by our side that night. So we asked the United Nations if they would help us, and the United Nations, a couple of countries from the United Nations showed up with armor and tanks. The Malaysians came with their armored personnel carriers, and the Pakistanis came with a couple of tanks, and they met us all at our base. And at about 11 o'clock that night, we all drove back out there together. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically kept a driver and a gunner in those vehicles and then handed the rest of it over to us and said, we'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out. Oleh yang demikian, kita haruslah berbangga dengan para prajurit tanah air yang selama ini telah bertungkus lumus menjaga keamanan dan berjuang untuk negara.